I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Uniform Open Channel, di mana aliran saluran terbuka ditakrifkan sebagai aliran bendalih dengan permukaan bebas terbuka kepada atmosfera. Contohnya termasuk sungai dan pembentung yang tidak mengalir penuh. Aliran saluran terbuka mengandaikan bahawa tekanan pada permukaan adalah mala dan garis grid hidraulik berada pada permukaan bendalih. Non-uniform open channel, di mana aliran tidak seragam terhasil daripada perubahan secara beransur-ansur atau mendadak pada kawasan keratan rentas. Aliran seragam dan aliran pelbagai menerangkan perubahan dalam hal laju berkenaan dengan jarak. Jika permukaan air selari dengan aliran dasar, saluran adalah seragam dan permukaan air berada pada kedalaman normal. Contoh soalan pertama, a drain has been built at Permatang Serai, Merlimau to upgrade the existing drainage system. The drain is trapezoidal in shape as the figure 1A and figure 1B below. Discuss and determine the flow rate that can be accommodated by the drain if the water depth is at the maximum depth. Untuk mendapatkan jawapan dalam soalan ni, pertama perlu mencari flow rate area, width perimeter P, RH sama dengan RH dan juga Q. Untuk flow rate formulanya adalah B campur ZY darab dengan Y. Untuk formula weight perimeter, B campur 2Y punca kuasa 1 campur 2. Untuk RH, flow area bahagi dengan weight perimeter. Untuk formula Q, A darab dengan R, H 2 kuasa 2/3 darab dengan S kuasa 1/2 bahagi dengan N. N kami assume sebagai 0.012. Terdapat banyak kepentingan lompatan hidrolik, antaranya ianya mengawal kawalan aliran. Dengan membantu mengawal aliran air, ia akan memastikan kestabilan dan mencegah pergerakan air yang berlebihan. Ia juga bertindak sebagai pelindung empangan. Hal ini kerana dengan mengurangkan pergolakan dan turun naik tekanan, lompatan hidrolik akan melindungi struktur empangan daripada kemungkinan kerosakan. Selain itu, ia juga merupakan pencegahan bahawa lompatan Jadi kita akan membincangkan apa yang akan berlaku pada empangan jika tiada lompatan hidrolik. Jika tiada lompatan hidrolik, empangan akan mengalami beberapa kesan yang signifikan. Pertama, tanpa lompatan hidrolik, empangan tidak akan dapat menghasilkan tenaga hidroelektrik. Lompatan hidrolik adalah perbezaan ketinggian antara permukaan air di hulu dan hilir empangan. Ia penting kerana apabila air mengalir melalui lompatan hidrolik, ia menggerakkan turbin yang mengubah tenaga air menjadi tenaga elektrik. Selain itu, lompatan hidrolik juga penting dalam menjaga kestabilan empangan. Ia membantu mengawal aliran air dan mencegah kemungkinan banjir atau kejadian aliran air yang tidak terkawal. Dengan lompatan hidrolik yang mencukupi, empangan dapat mengawal jumlah air yang disalurkan ke hilir dengan lebih efektif.
Lompatan hidrolik juga memainkan peranan penting dalam sistem pengawasan dan kawalan banjir. Dengan lompatan hidrolik yang sesuai, embangan dapat mengawal paras air dengan lebih baik dan mengesah perubahan dalam aliran air dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangkan risiko banjir. Di sini menunjukkan betapa pentingnya lompatan hidrolik yang diperlukan dalam embangan. Jika tiada lompatan hidrolik, ia Soalan nombor 3 adalah the discharge in the channel with a water with 3 meter is 12 m³ per seconds. If mining at is 0.013 and the stream-wise slope is 1 in 200, find the normal depth if A. the channel has vertical sides and B. is trapezoidal with a side slope 2h nisbah 1v. So A dia nak rectangular dan B dia nak adalah trapezoidal. Mari kita selesaikan. Untuk pengiraan bagi soalan yang ketiga, A adalah rectangular channel. Rectangular channel. Dan Q, B, N, S dan juga Y telah pun dibagi. Discharge, width, coefficient, slope. Cuma Y sahaja belum diberikan. Jadi ini adalah formula. So ini adalah formula yang perlu diketahui. Area, perimeter, hydraulic radius dan juga mining coefficient. Area B telah pun diberikan. B darab dengan Y tidak dibagi terlebih dahulu, jadi 3Y. P tambah B tambah 2Y. Itulah formula bagi perimeter, sama dengan 3 tambah 2Y. Dan juga ini A dan juga P telah pun diselesaikan dan masukkan sahaja. Dan untuk RH tidak boleh dipermudahkan, dan akhirnya masukkan terus ke dalam mining coefficient formula, iaitu Q sama dengan A darab RH 2/3 darab dengan slope 1/2 bahagi dengan N. Q telah pun diberikan. Q telah ada, A telah ada, R telah ada, S telah ada, N juga telah ada, sebab yang kita nak cari adalah Y. Jadi masukkan terlebih dahulu. A adalah 3Y, RH adalah 3Y bahagi 3 tambah 2Y, 2/3 darab dengan slope telah pun diberikan 1/2, 0.05, 1/2 dan juga N adalah 0.013. Dan kita selesaikan. Dan untuk alihkan terlebih dahulu nombor-nombor ke bahagian kiri dan tinggalkan huruf-huruf di bahagian yang kanan. Dan selepas itu pemudahkan lagi sehingga boleh buka bracket dia. Jadi selesaikan satu persatu. Y 3Y darab dengan 3 2/3 darab dengan Y 2/3 bahagi dengan 3 2/3, 2/3 dan juga Y 2/3. Ini adalah hasil darab bahagian dalam. Dan inilah hasil dia. Dan ini adalah hasil daripada 12Y. 0.03 daripada bahagian kanan ke bahagian kiri, daripada bawah ke atas adalah darab, bahagi ke kiri adalah darab.
dan 0.05/2 darab kepada kiri jadi bahagi, dan total adalah 2.206. Dan selesaikan nombor-nombor terlebih dahulu. Masukkan nombor-nombor ke bahagian kiri. Tinggalkan huruf sahaja di bahagian kanan dan selesaikan nombor di bahagian kiri. Dan untuk di bahagian kanan, 3y darab dengan y 2/3 bahagi dengan y 2/3. Kalau nak ikutkan dia punya perkali, 3 darab 1 darab 1 sama dengan 3. Itu adalah perkali dia. Manakala y dia, untuk y adalah 1 tambah dengan 2 bahagi 3, 2/3 sebab kat sini dia ada darab. Bahagi bersamaan dengan tolak 2/3. So jawapannya 3y kuasa 1. Jadi kuasa 1 tak ada apa. Pindahkan 3 ke bahagian kiri dan dapat y adalah 1.167 meter. Soalan 3B adalah trapezoidal. Discharge with coefficient slope Z juga telah diberi, dan juga formula 1, 2, 3, 4, area perimeter, radius, hidrolik dan juga bending coefficient. Area adalah 3y tambah 2y kuasa 2. B telah dibagi, Z ada, cuma y tidak diberikan. Jadi kita nak cari y yang kita nak cari sekarang ni. And then P sama dengan 3 tambah 4.472y, dan RH adalah gabungan bagi ini. Masukkan sahaja 3y tambah 2y kuasa 2 bahagi 3 tambah 4.472 y, dan juga masukkan dalam bending coefficient untuk ketiga-tiga. Pindahkan perkali di bahagian kiri dan huruf di bahagian kanan, dan dapat jawapan adalah 12 darab 0.013 bagi 0.015, dan perkali di bahagian kanan. Selepas itu masukkan darab bahagian dalam, dan dia akan dapat 2.08 y dan juga 1.587y. Dan juga apabila ni harus didarabkan di bahagian dalam, dia akan bertukar menjadi 2/3 adalah 2.08 dan juga 4.472y adalah 2.718y 2/3. Dan akhirnya selesaikan bahagian ini adalah 4.589, dan juga ini adalah konsep pemudahkan. Jadi kita tak boleh terus potong-potong, jadi kita pemudahkan, potong. Dia hanya tinggal bahagian dalam ini sahaja. Sebab y telah pun dipotong, dihapuskan. Jadi lepas dah ada bahagian dalam sahaja, dan 208, 2.714 dan akan dipindahkan di bahagian kiri. 2.08 dan 2.714 akan dipindahkan di bahagian kiri, dan tinggal huruf sahaja di bahagian kanan.
Dan untuk trapezoidal memerlukan left hand side dan juga right hand side. Left hand side dan juga right hand side. Dan akhirnya mendapat jawapan Y adalah 0.915. Kerana left hand side dan right hand side perlulah sama. Secara kesimpulannya, lompatan hidrolik adalah fenomena dalam sains hidrolik yang sering diperhatikan dalam aliran saluran terbuka seperti sungai atau limpahan. Apabila air yang berada dalam had laju yang tinggi mengecas ke dalam zon had laju yang rendah, kenaikan yang mendadak akan berlaku pada permukaan air tersebut. Lompatan hidrolik berlaku apabila aliran hulu adalah superkritikal, iaitu kita mendapat nilai FR kita lebih daripada 1. Untuk mendapatkan lompatan, mesti ada halangan aliran di hilir. Antara halangan hiliran itu adalah contohnya jambatan, empangan ataupun hanya geseran saluran. Kedalaman air akan meningkat semasa lompatan hidrolik berlaku. Ini kerana tenaga dilesapkan sebagai pergolakan.